Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Zuk Ahmad, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat. Dalam kenyataan di Harakah Dairy bertajuk 6 bukti formula Rafizi Ramli gagal. Di sini dia senaraikan yang pertama formula kereta murah, yang kedua formula pulau kedai makanan, yang ketiga formula jangan makan ayam, yang keempat formula kukuhkan ringgit, yang kelima, formula ringgit jatuh bawa kebaikan. Yang keenam, formula turunkan harga barang. Jadi, semua benda yang dia ulas dalam 6 perkara ini, saya rangkumkan bahawa ini adalah satu perkara yang sama, iaitu melibatkan ekonomi. Jadi, dalam isu yang pertama itu, saya boleh lihat bahawa itu adalah janji Pakatan Harapan ataupun janji Parti Keadilan Rakyat, yang mana waktu itu Saudara Rafizi Ramli belum menjadi timbalan Presiden, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Zuk Ahmad ini, yang mana ini hanyalah satu propaganda. Rafizi Ramli berkata seperti ini waktu kenaikan yang menyebabkan isu harga kereta ini adalah 10 tahun yang lalu. Jadi mereka hari ini membangkitkan perkara yang sama. Dari isu lain, isu ringgit, isu OPR, isu kenaikan harga barang, isu harga ayam, kita boleh lihat hari ini yang terdekat rakyat dah boleh menikmati harga ayam yang semalam saya lihat sudah pun berada di paras RM6 lebih per kilo. Semasa kerajaan Perikatan Nasional, kita lihat harga ayam boleh mencecah sampai RM20. Jadi harga minyak pun kita tengok sampai RM40 lebih. Jadi hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Zuk Ahmad ini semata-mata untuk mencari populariti, semata-mata untuk mencari nama supaya dikenali oleh orang. Pada saya ini juga tidak bertepatan, kerana ekonomi negara hari ini rosak disebabkan oleh kerajaan Tebu Atap pimpinan Tan Sri Medi Yassin yang menjadi menteri kebanyakannya orang-orang PAS. Sewaktu Tan Sri Medi Yassin menjadi menteri, sewaktu PAS berada dalam kerajaan, Zuk Ahmad duduk diam-diam, mungkin dapat jawatan GLC, mungkin dia dapat jawatan yang istimewa daripada kerajaan Tebu Atap itu, dan akhirnya dia macam orang makan Saigon, mulut dia senyap. Hari ini dia kritik kerajaan yang ada. Kalau Zuk Ahmad ini seorang yang bijak, saya cadangkan Zuk Ahmad bagi cadangan kepada Menteri Ekonomi, dan akhirnya nanti kemungkinan boleh juga Menteri Ekonomi letakkan dia ini sebagai orang penting dalam pentadbiran kerajaan, supaya membantu kerajaan dalam melaksanakan misi supaya negara ini kembali normal dan supaya masalah ekonomi kita dapat diselesaikan. Tapi kalau Zuk Ahmad cuma nak membuat kenyataan propaganda untuk menunjukkan bahawa diri sendiri itu seolah-olah bijak, saya rasa Zuk Ahmad ni, saya tengok muka pun tak ada kepakaran. Otak dia pun saya tengok macam letak di lutut. Saya tengok dia dengan Rafizi seperti langit dengan bumi. Dia tidak mempunyai kepakaran seperti mana yang ada di Saudara Rafizi Ramli. Saudara Rafizi Ramli ini sebab itu digelarkan sebagai orang minyak. Dia adalah akuntan bertauliah dan beliau juga bijak dalam bidang melibatkan kewangan ni. Maka dengan Zuk Ahmad ni nak kritik atas kertas yang pada saya hanya bercakap yang dia tidak tahu pun titik tolaknya ekonomi ini, lebih baik tak payah. Saya rasa kalau orang seperti Saudara Rafizi Ramli ini dulu sewaktu dia berada di Petronas, kalau dia tidak bijak, dah lama Petronas itu lingkup disebabkan oleh Rafizi. Itu adalah bukti kukuh. Ekonomi negara yang kita hadapi hari ini hasil daripada permasalahan disebabkan oleh Tan Sri Medi Yassin dan disebabkan kebangangan yang adanya pemimpin PAS di dalam, yang semua tak tahu buat kerja, yang semua pemimpin PAS goyang telur dalam kerajaan, makan gaji buta sambil-sambil tamah bini, sambil-sambil mencari projek tender yang boleh diagihkan dan digunakan untuk diri sendiri. Maka kita tak nampak apa-apa. Dan akhirnya hari ini hutang berlambak daripada zaman Najib, kita tahu 800 bilion, hari ini meningkat kepada 1.5 trilion. Ini adalah hasil daripada kepimpinan PAS. Mungkin Zuk Ahmad salah seorang daripada penasihat ekonomi kerajaan Perikatan Nasional dahulu. Sebab itu kerajaan Perikatan Nasional itu begitu teruk sehingga kan pelabur lali. Yang mana kalau kita lihat melibatkan ekonomi, melibatkan nilai ringgit jatuh dan sebagainya. Yang pertama kita tahu waktu Tan Sri Medi Yassin menjadi Perdana Menteri, pelabur semua lari. Dan kita tahu apabila pelabur lari, yang kedua
orang-orang politik yang rasuah, yang rakus, mencuri duit negara, pergi letak dekat luar negara. Ini antara juga puncanya. Dan hari ini, kita juga tahu bahawa negara kita ini masih lagi disabotaj oleh kroni-kroni politik yang mana mereka takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, kita masih disabotaj sedikit di sini sebenarnya. Jadi, tak payahlah Zuk Ahmad ini nak menunjukkan bahawa dia adalah orang yang hebat tentang ekonomi. Ini adalah hasil daripada apabila Rafizi Ramli mengajak seorang daripada pimpinan PAS untuk berdebat dalam isu ekonomi. Jadi hari ini Zuk Ahmad cuba nak berlagak jadi hero. Kalau Zuk Ahmad rasa hebat, berdebatlah dengan Rafizi Ramli tentang isu ekonomi. Yang terakhir saya nak beritahu dekat Zuk Ahmad ni. Saya nak beritahu dekat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya tengok Zuk Ahmad pun pakai juga pakaian unit amal PAS ini yang berlogokan pangkat seolah-olah ini adalah pangkat yang menyerupai badan uniform kita. Saya harap perkara ini harus dihentikan. Tidak layak menggunakan pangkat menyerupai pangkat badan uniform, terutamanya tentera, yang mana saya lihat menyerupai jenderal ataupun polis. Yang saya nampak Zuk Ahmad ni pakai juga bintang 1 yang kalau kita di tentera, iaitu Brigadier Jenderal. Itu adalah Panglima. Jadi dia ni bukan siapa-siapa dan hanya unit amal, dan diletak pangkat seperti ini saya rasa perlu ditarik. Dan mereka perlu menjawab, dan saya harap daripada Menteri KDN harus hentikan segera. Jangan PAS bersukaria nak pakai pangkat menyerupai badan uniform negara ini. Sebab PAS hanya parti politik. Dan Zuk Ahmad, kalau kamu bijak sangat, saya minta kamu bantu kerajaan yang ada. Jangan kerja kamu mengkritik saja. Jadi hari ini dia mengkritik saja kerja dia waktu dia jadi kerajaan, ekonomi lumpuh, harga barang naik, semua mereka kata macam-macam dan mereka tidak menjalankan apa sebenarnya yang patut dibuat untuk rakyat. Saya nak beritahu dekat Zuk Ahmad juga berkenaan dengan isu harga barang naik ataupun isu yang mana harga melibatkan ayam ini tadi. Kita tahu bahawa hari ini kerajaan sedaya upaya untuk membantu rakyat yang susah ini. Tetapi kita tahu bahawa tidak semudah itu kita nak menutupi kerosakan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan terdahulu dengan orang kata begitu segera. Tidak mungkin kita dalam 1 tahun ni boleh menyelesaikan banyak masalah. Tetapi sekurang-kurangnya menurunkan masalah negara itu, menurunkan masalah rakyat itu ke paras yang kalau boleh total, kita totalkan. Jadi apa yang diulas oleh pemimpin PAS ini pada saya semua kelongkang. Zuk Ahmad pun nama pun menipu. Nama dia Zuki Ahmad. Lepas tu dia bagi Zuk Ahmad. Nak sangat pakai nama orang putih. Inilah pemimpin PAS. Pemimpin PAS ya. Pemimpin-pemimpin walaon ya, pakai nama orang putih lah, pakai apalah. Zuk Ahmad konon-konon. Nama dia Zuki. Nama sendiri pun nak menipu. Inilah masalah mereka ni. Pakailah nama sendiri. Ni saya ni, Daniel Jani. Saya pakai nama saya lah. Sia-sia mak bapak bagi nama tak nak pakai. Itulah masalah pemimpin PAS ni. Sama macam Tasri Muri Yassin. Nama dia Muhyahidin, dia pergi tukar nama ada Muhyiddin. Macam-macam lah orang dalam Perikatan Nasional ni. Semua penipu semua. So, kalau Zuk Ahmad betul-betul seorang yang hebat, bolehlah pergi bantu kerajaan. Itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih.